3 September 2025, Beijing, China. Sebuah jalan raya yang besar ditutup untuk lalu lintas. Sunyi. Kemudian bunyi langkah kaki. Beribu-ribu langkah, semuanya dalam rentak yang sama. 12.000 askar berbaris dalam barisan sempurna di jalan-jalan ibu kota China. Di belakang mereka, peluru berpandu besar dipasang di atas truk tentera berarak perlahan supaya semua orang dapat melihat dengan jelas. Di atas sana, di sebuah balkoni bersejarah, 3 orang lelaki menyaksikan semua itu. Xi Jinping, pemimpin China, Vladimir Putin, presiden Rusia, dan Kim Jong-un, diktator Korea Utara, bersama-sama berdiri sebelah menyebelah. Mesej yang dihantar oleh China kepada dunia pada hari itu adalah mudah. Kami telah berkembang, kami telah memperkuatkan ketenteraan kami, dan jika ada yang ingin menentang kami, kami sudah bersedia. Di seberang laut, sebuah pulau kecil juga menyaksikan semua itu. 23 juta orang memerhati peluru berpandu, askar-askar itu, dan pertunjukan kekuatan tersebut. 8 bulan kemudian, pada Mei 2026, pulau itu membuat keputusan yang menyebabkan kerajaan China sangat marah. Mereka melakukan perkara yang paling membangkitkan kemarahan China. Tapi sebelum saya beritahu apakah keputusan itu, Anda perlu faham siapa pulau ini. Taiwan ialah sebuah pulau di Pasifik Barat kurang daripada 200 km dari pantai China. 23 juta orang tinggal di sana. Negara ini mempunyai kerajaan sendiri, mata wang sendiri, tentera sendiri dan mengadakan pilihan raya. Secara praktikal, ia berfungsi seperti sebuah negara merdeka. Masalahnya ialah, China tidak melihatnya begitu. Bagi kerajaan China, Taiwan adalah wilayah China. Sentiasa begitu, akan sentiasa begitu, dan suatu hari nanti, dengan apa cara sekalipun, akan kembali di bawah kawalan China. Tetapi Taiwan mengatakan tidak. Dan itulah sebabnya Selat Taiwan, iaitu 200 km laut antara pulau itu dan China, kini menjadi salah satu tempat paling tegang di dunia. Sekarang, untuk memahami betapa besarnya ketegangan ini, Anda perlu melihat apa yang telah dibina oleh China dalam 20 tahun yang lalu. Lihat jadual ini. Pada tahun 2005, tentera laut China mempunyai sejumlah kapal perang. Pada tahun 2010, lebih banyak. Pada tahun 2015, lebih banyak lagi. Pada tahun 2020, ia merupakan tentera laut terbesar di dunia dari segi jumlah kapal, malah mengatasi tentera laut Amerika Syarikat. Dalam masa kurang daripada 15 tahun, China telah membina armada yang sangat besar. Kapal perang, kapal selam, kapal induk, satu keupayaan ketenteraan laut yang langsung tidak wujud satu generasi yang lalu. Dan kenapa perkara ini penting untuk Taiwan? Kerana sebarang cubaan untuk mengambil alih pulau itu dengan kekerasan akan bergantung kepada laut. China perlu menyeberangi 200 km air itu dengan askar, kereta kebal, peralatan, semuanya. Dan semakin besar angkatan laut China, semakin mungkin perkara itu berlaku. Sekurang-kurangnya di atas kertas, tetapi hanya di atas kertas, dan anda akan faham kenapa sebentar lagi. Sambil China membina armada ini, mereka juga mula memberi isyarat yang lebih jelas. Pada Disember 2025, tentera China telah menjalankan latihan ketenteraan terbesar yang pernah diadakan di sekitar Taiwan. Mereka memberikan nama kepada latihan itu, Misi Keadilan 2025. Dan awak tahu apa yang mereka latih? Satu sekatan laut menutup sepenuhnya laut di sekitar Taiwan, memutuskan bekalan ke pulau itu yang perlu mengimport hampir semua yang digunakan, bahan api, makanan, alat ganti mesin. Tanpa akses ke laut, Taiwan mula tercekik. Dalam latihan itu, China menghantar 130 pesawat, 14 kapal perang dan beberapa kapal lain dari pengawal pantai. Mereka menutup laluan udara, mensimulasikan sekatan pelabuhan. Ia adalah demonstrasi kekuatan terbesar di sekitar Taiwan sejak 2022. Dan selepas latihan itu, kerajaan China menerbitkan poster rasmi. Poster itu menunjukkan sebuah lengan keluar dari peta China memegang rantai yang melilit Taiwan. Namanya? Rantai Keadilan.
Message itu jelas. Taiwan melihat semua ini. Kapal-kapal, pesawat-pesawat, poster, latihan, dan kemudian melakukan perkara yang paling menjengkelkan kerajaan China. Pada 8 Mei 2026, ahli politik Taiwan mengundi dan meluluskan pembelian senjata Amerika bernilai $25 bilion. Untuk memberi gambaran tentang besarnya angka itu, ia seumpama Brazil memutuskan untuk membeli senjata yang cukup untuk melengkapkan sebuah tentara darat lengkap sekaligus. 25 bilion dalam bentuk senjata yang dibeli dari Amerika Syarikat khusus untuk menyukarkan sebarang cubaan pencerobohan oleh China. Dan lihatlah, membelanjakan wang ini secara nyata, menandatangani kontrak, memindahkan sumber, itu adalah mesej yang lebih kuat daripada mana-mana ucapan politik. Ia memberitahu kerajaan China, kami sanggup membayar mahal untuk terus wujud. Ia memberitahu Amerika Syarikat, kami sedang melaksanakan bahagian kami. Dan ia memberitahu seluruh dunia bahawa Taiwan tidak menunggu sesiapa untuk datang menyelamatkannya. Dan tahu tak apa sebenarnya yang Taiwan beli dengan wang ini? 2 sistem menonjol. Yang pertama ialah HIMARS. Namanya agak rumit tapi konsepnya mudah. HIMARS ialah sebuah lori dengan pelancar peluru berpandu di atasnya. Nampak mudah, tapi apa yang ia lakukan sangat luar biasa. Ia boleh melancarkan peluru berpandu yang boleh pergi sejauh 300 km dengan ketepatan yang sangat tinggi. 300 km. Ini bermakna, sekiranya berlaku konflik, Taiwan akan mampu menyerang pelabuhan-pelabuhan di pesisir pantai China. Dari situlah kapal-kapal pencerobohan akan berlepas sebelum kapal-kapal itu sempat bergerak dari tempatnya. Fikirkan betul-betul, jika Anda tahu dari mana musuh akan bergerak dan Anda boleh menyerang titik permulaan itu dengan tepat, Anda sudah menyukarkan rancangan mereka sejak awal lagi. Dan ada lagi, HIMARS dipasang di atas lori. Ia menembak dan bergerak, menembak dari satu tempat, bergerak, menembak dari tempat lain. Ia sangat sukar untuk dikesan dan dimusnahkan. Taiwan sedang membeli lebih daripada 80 sistem seperti ini. Dengan itu, mereka akan mempunyai lebih daripada 100 secara keseluruhan. Satu tumpuan kuasa tembakan yang tidak boleh diabaikan oleh mana-mana perancang tentera China. Sistem kedua ialah Javelin. Javelin ialah peluru berpandu anti-kereta kebal mudah alih. Seorang askar boleh memikul di bahu dan menembaknya secara bersendirian. Idenya begini, jika mana-mana kenderaan perang China berjaya sampai ke pantai Taiwan, Javelin akan berada di situ untuk memusnahkannya sebelum askar-askar mendarat. Ia adalah senjata yang murah, berkesan, dan telah membuktikan nilainya dalam satu lagi peperangan baru-baru ini. Di Ukraine, Javelin telah memusnahkan ratusan kereta kebal Rusia, satu senjata yang boleh dikendalikan oleh askar biasa untuk memusnahkan mesin yang bernilai berjuta-juta dolar. Di sinilah matematik mula menjadi beban kepada China. Satu Javelin berharga kira-kira $175,000. Kereta kebal yang dimusnahkannya berharga 2, 3, 4 juta. Kalikan itu dengan ratusan kenderaan yang cuba menyeberangi pantai yang dipertahankan dan kos satu pencerobohan meningkat dengan cara yang tiada jeneral boleh abaikan. Tapi mungkin anda sedang fikir, China jauh lebih besar daripada Taiwan, ada tentera yang sangat besar, ada peluru berpandu, kapal terbang, kapal. Nampak macam hanya perlu menyeberangi laut, betul? Fikirkan semula. Menyerang sebuah pulau melalui laut, ia adalah salah satu operasi ketenteraan yang paling sukar dan berbahaya yang pernah ada, tidak kira sebesar mana pun tentera yang menyerang. Mari kita ambil satu contoh sejarah yang semua orang tahu. Hari D. Jun 1944, semasa Perang Dunia Kedua. Pihak bersekutu menguasai ruang udara, mempunyai armada terbesar yang pernah dibina dalam sejarah dan ribuan askar terlatih. Dan walaupun begitu, semasa pendaratan, para askar terpaksa keluar dari bot dan melintasi pantai dengan berjalan kaki, terdedah di bawah tembakan musuh. Ribuan terkorban sebelum sempat sampai ke pasir. Dan Perancis mempunyai pantai yang rata tanpa sebarang pertahanan semula jadi.
Taiwan berbeza. Taiwan memang mempunyai pantai, tetapi sebahagian besar pantai pulau itu diliputi oleh tebing dan kawasan berbukit. Terdapat sangat sedikit tempat di mana secara fizikal mungkin untuk mendaratkan askar melalui laut dan tentera Taiwan tahu dengan tepat di mana tempat-tempat itu. Tempat-tempat tersebut dipertahankan dengan kuat. Selain itu, menyeberangi lebih daripada 150 km laut terbuka dengan kapal yang syarat dengan askar dan peralatan adalah satu sasaran yang besar, jelas, perlahan, dan terdedah. Dengan HIMARS, Taiwan boleh menyerang kapal-kapal itu jauh sebelum mereka sampai ke pantai dan Javelin akan menunggu apa sahaja yang akhirnya berjaya sampai ke darat. Ini tidak bermakna China tidak boleh mencuba. Ia bermakna kosnya akan sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang sanggup diterima oleh mana-mana jeneral. Dan China tahu tentang perkara ini. Malah di kawasan latihan tentera China terdapat replika fizikal HIMARS Taiwan. Dibina supaya juruterbang dan drone China boleh berlatih bagaimana untuk mengesan dan memusnahkan pelancar-pelancar ini sebelum ia menembak. Ini adalah China secara senyap mengakui bahawa sistem-sistem ini mengubah keadaan. Tetapi ada satu lagi sebab yang lebih mendalam mengapa China tidak boleh sekadar memusnahkan Taiwan. Taiwan menghasilkan lebih daripada 90% chip elektronik paling canggih di dunia. Chip-chip ini terdapat dalam segala-galanya. Telefon bimbit yang anda guna, kereta keluarga anda, kapal terbang, hospital, sistem ketenteraan, semuanya. Jika Taiwan berhenti menghasilkan chip-chip ini, seluruh dunia akan terkesan dan China akan menjadi antara yang pertama merasainya. Seperti yang anda boleh lihat, China mahukan Taiwan. Tapi, China perlukan Taiwan terus beroperasi, menyebom pulau itu sehingga menyerah akan memusnahkan apa yang paling ingin dikawal oleh kerajaan China. Ia adalah satu perangkap yang tiada jalan keluar mudah dan menjadi satu lagi faktor yang menghalang sebarang keputusan untuk berperang. Sekarang inilah butiran yang paling mengejutkan dalam seluruh kisah ini. Sebelum saya beritahu awak, cuba teka siapa yang awak rasa meluluskan 25 bilion dalam bentuk senjata Amerika ini. Parti yang memerintah Taiwan yang secara terbuka menentang China atau pembangkang, parti yang secara sejarahnya menyokong hubungan lebih rapat dengan Beijing. Fikir sekejap, ia adalah pembangkang. Parti yang lebih mesra dengan China di Taiwan baru saja meluluskan pakej senjata anti-China terbesar dalam sejarah negara itu. Dan lihat perinciannya. Sebulan sebelum undian itu, ketua parti yang sama telah pergi sendiri ke Beijing dan bertemu dengan Xi Jinping. Kenapa mereka buat begitu? Kerana tekanan dari Amerika Syarikat terlalu besar untuk diabaikan. Washington telah menyatakan dengan jelas bahawa mereka mengharapkan kelulusan itu. Dan mana-mana parti Taiwan yang kelihatan seperti menghalang pembelian senjata Amerika akan meletakkan diri mereka dalam kedudukan yang sangat sensitif di hadapan sekutu utama pulau itu. Ia bukan satu tindakan berani. Ia adalah keputusan yang dibuat dengan kepala dingin berdasarkan kepentingan, tetapi hasil praktikalnya tetap sama. Taiwan kini telah mendapat kelulusan dana untuk membeli senjata tersebut. Dan langkah ini tidak berlaku secara bersendirian. Jepun, jiran terdekat di rantau ini, mengumumkan pada akhir 2025 bajet ketenteraan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dan dalam latihan ketenteraan yang diadakan di Filipina pada Mei 2026, 7 negara berlatih bersama bagaimana untuk bertindak balas terhadap pencerobohan melalui laut. Sasaran latihan tersebut adalah replika kenderaan tentera pendaratan China yang sama seperti yang akan digunakan untuk menurunkan askar di pantai. Tiada siapa yang perlu menyebut nama China dengan kuat, semua orang faham. Dan untuk melengkapkan gambaran ini, sesuatu berlaku yang mengejutkan walaupun penganalisis paling berpengalaman. Ini ialah Donald Trump pada 11 Mei 2026, beberapa hari selepas kelulusan bajet Taiwan. Dia berkata bahawa dia akan membawa isu penjualan senjata ke Taiwan ke meja rundingan dengan Xi Jinping dalam satu sidang kemuncak yang akan berlangsung pada hari Rabu 13 hari bulan di Beijing.
Saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Presiden Xi. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku. Tiada Presiden Amerika pernah melakukan perkara ini sebelum ini. Sejak tahun 1982, terdapat satu komitmen tidak bertulis bahawa Amerika Syarikat tidak berunding dengan China mengenai apa yang mereka jual kepada Taiwan. Ia adalah satu garis yang tidak pernah dilanggar sebelum ini. Tetapi Trump telah melanggarnya. Bagi Taiwan, kenyataan ini adalah satu kejutan kerana ia bermakna senjata yang telah diluluskan itu secara teori boleh dijadikan sebagai alat tawar-menawar dalam rundingan antara dua kuasa besar dunia. Dan bagi kerajaan China, itulah sebenarnya yang mereka mahu dengar. China sentiasa menegaskan bahawa senjata Amerika untuk Taiwan adalah satu provokasi dan Amerika Syarikat tidak sepatutnya campur tangan. Dan sekarang, Presiden Amerika sendiri mengatakan mungkin berbaloi untuk berbincang tentang perkara itu. Ini adalah saat yang sangat tegang. Taiwan telah meluluskan persenjataan terbesar dalam sejarahnya, tetapi masa depan persenjataan itu mungkin bergantung pada satu perbualan antara Trump dan Xi. Hakikatnya, dunia sedang berubah. Dan Selat Taiwan, iaitu bahagian laut antara China dan pulau itu, terus menjadi tempat di mana perubahan ini akan ditentukan. Taiwan membeli senjata, China berlatih untuk melaksanakan sekatan laut. Jepun mempersenjatai semula. Amerika Syarikat bermain di kedua-dua pihak. Dan di tengah-tengah semua ini, berjuta-juta orang di sebuah pulau hidup setiap hari dengan sedar bahawa mereka berada di tengah-tengah salah satu pertikaian paling penting abad ini. Pada dasarnya, kisah ini bukan tentang peluru berpandu atau bajet ketenteraan. Ia tentang harga yang sanggup dibayar oleh satu bangsa kecil untuk terus kekal bebas. Dan tentang persoalan yang tiada seorang pun pemimpin dunia dapat jawab dengan pasti, sampai bila keseimbangan ini akan bertahan. Perarakan di Beijing itu memang mengagumkan, tetapi mengagumkan dan tidak dapat dikalahkan adalah dua perkara yang sangat berbeza. Soalan yang tinggal ialah, adakah ini akan diselesaikan di meja rundingan atau di medan perang? Sekarang saya ingin tahu pendapat anda. Adakah anda fikir China akan cuba mengambil alih Taiwan dengan kekerasan suatu hari nanti atau akan memilih untuk terus menekan secara diam-diam? Jika video ini membantu anda memahami apa yang sedang berlaku di dunia, kongsikan dengan seseorang yang juga ingin memahaminya. Dan jika anda masih belum melanggan saluran ini, langganlah. Banyak lagi kandungan seperti ini akan datang. Jumpa lagi pada video seterusnya.